Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,159 orang 2159 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan saya nak buat sedikit sharing sebenarnya macam mana kita boleh order makanan dekat luar, order makanan dekat Foodpanda contohnya, ataupun GrabFood dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Boleh tak komen nak tahu? Sebelum tu saya nak tunjukkan salah seorang daripada bekas student saya, macam mana sebenarnya kita boleh dapat turunkan berat badan dengan mudah walaupun kita order makanan dekat Foodpanda. Saya tunjuk satu gambar aja. Salah seorang daripada bekas student saya. Saya baru je bercakap pasal benda ni. Assalamualaikum Puan Nurul S. Azhar, apa khabar? Nama dia adalah Puan Nurul Ikin. Puan Nurul Ikin ni dia kerja dekat Negeri Sembilan pula, Kedah. Okay, dia Kedah. So dia tak ada masa nak pergi masak dan sebagainya. So dia ada masa untuk makan Foodpanda je. Sebab dia boleh senang hantar makanan terus pergi ke office dia. Dan bila dia ikut cara kita, kebabom macam ni. Nampak tak bentuk badan dia makin slim sekarang ni? Makin slim terus. Apa kejat. So the point dekat sini, sebenarnya kita boleh je turunkan berat badan dengan mudah walaupun kita order makanan dekat luar, kita order makanan dekat Foodpanda contohnya. Boleh tak komen? Dah ready. Apa khabar Puan Ros Azita? Tahniah, welcome on board sebagai salah seorang daripada student kita. InsyaAllah kejap lagi lepas habis Facebook Live ni, saya akan monitor, saya akan tengok, saya akan cuba buatkan Puan Ros Azita punya meal plan. Dan sebenarnya ada beberapa juga student kita yang dah daftar pada hari ni. Macam, alamak, banyak pula nak terbuat meal plan. Tapi saya akan cuba siapkan satu persatu lah Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, sekejap. So, macam ni. Nombor satu, yang bila kita nak faham macam mana kita boleh order makanan ataupun kita dapatkan makanan dekat luar, ataupun kita makan melalui food delivery service macam Foodpanda contohnya, ataupun dalam mana-mana lah. Okey, nombor satu yang kita kena faham adalah kita kena tahu. Allahuakbar, sorry. Ketatnya kau ni, kan. Nombor satu yang kita kena faham adalah macam mana sebenarnya kita boleh pilih makanan yang betul. Boleh tak komen kalau nak saya terangkan benda ni lebih terperinci? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Saya faham hari ni hari Sabtu, mungkin kita agak lemau sikit, mungkin kita agak macam syok bersama dengan kita punya family dan sebagainya. I don't blame you. Saya pun kalau boleh nak spend masa dengan family saya juga sekarang ni. Tapi saya nak share something yang akan menyebabkan kita sebenarnya boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Apa khabar Puan Cik Jamilah? Alright, yang ada dalam kita punya Telegram channel kita. Alright. Untuk Puan Cik Jamilah boleh komen dekat post yang terakhir kita. Kan? Right. Right. So nombor satu adalah kita kena faham pengambilan makanan sebenarnya kita kena ambil daripada pengambilan protein yang tinggi sikit. Itu point saya kat sini. Saya hilang perkataan tadi. Macam ni. Macam bila kita cuba nak order makanan dekat Foodpanda ataupun GrabFood, kalau boleh cuba cari jalan untuk avoid makanan yang mengandungi GI yang tinggi dulu. Avoid makanan GI yang tinggi, contohnya macam makanan yang berasaskan gula ataupun something yang mudah untuk dihadam dengan cepat, especially karbohidrat yang ada tinggi dia punya nilai glycemic index dia. Itu nombor satu yang kita kena elakkan. Nombor dua yang kita juga kena elakkan adalah kita cuba elakkan makanan yang bergoreng, yang deep fry macam tu. Contohnya macam ayam goreng dan sebagainya, kalau boleh. Itu adalah nombor satu dan nombor dua. Sekejap, so far dalam Facebook Live ni boleh follow tak penerangan saya, ataupun nak saya backtrack sikit dan saya explain satu persatu? Saya sengaja je nak buat cepat-cepat sebab saya tahu kadang-kadang kita ni macam malasnya. Cuba cakap cepat sikit, just direct to the point sikit. Saya pernah kena marah. Boleh tak komen? Boleh tak komen kalau nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Boleh, kata Puan Nurul S. Azhar. Terima kasih Puan Nurul S. Azhar. Macam ni. Alright, saya sambung semula dan saya cuba terangkan satu persatu slow-slow sikit. Nombor satu, kita punya aim dia adalah kadang-kadang kita tak ada masa
Tak ada masa nak bersenam tu satu. Tak ada masa nak prepare makanan pun satu. Kita kadang-kadang kita terpaksa beli makanan on the go. Kita boleh tapau je makanan kat mana-mana asalkan makanan tu kita boleh makan ataupun kita suka makan. Sebenarnya tak ada masalah pun untuk kita beli makanan kat luar dan masih lagi berdiet. Berdiet ni bukannya soal kita kena sekat makan kita. Berdiet ni bermaksud kita kena pilih makanan yang elok supaya kita tidak tersasar daripada journey kita nak turunkan berat badan. Saya ulang, journey. Perkataan journey tu kita kena faham bulat-bulat. Fahamkan maksud journey tu yang mana bila kita cuba nak turunkan berat badan, perjalanan untuk kurus tu dia makan masa sikit. Apa khabar selamat malam Puan Elsina? Apa khabar, sihat ke? Siapa sini boleh faham? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak share Facebook live ni kalau kata kita faham konsep yang pertama tu? Right. Nombor 2, macam saya cakap tadi juga, cuba elakkan pengambilan makanan yang mempunyai GI yang tinggi. Sebagai contoh, macam kita beli kek, kita beli kuih, ataupun kita beli something yang mengandungi macam gula lah pendek kata. Minuman-minuman yang bergula contohnya. Itu nombor 1. Melainkan kalau katakan kita tahu kita mempunyai kadar metabolisme yang tinggi ataupun kita memang ada masa nak bersenam. Dia punya point dekat sini adalah kalau katakan kita tak ada masa nak masak, memilih makanan yang betul, kita mungkin tak ada masa nak bersenam. Boleh faham tak maksudnya? Apa khabar? Waalaikumsalam Puan Liza. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okay. Sihat Puan Liza? Saya doakan Puan Liza berada dalam keadaan sihat walafiat sebab saya dapat tahu daripada Nurul tentang keadaan Puan Liza tadi. Semalam ke kemarin, saya tak ingat bila. Alright, sihat alhamdulillah. Okay, so itulah yang pertama. Nombor 2 adalah cuba ambil makanan yang berprotein tinggi. Contohnya macam ayam bakar contohnya kan. Contoh. Macam saya, antara makanan yang saya suka order, especially bila macam masa tu tak apa nak ada sangat nak masak ke ataupun nak minta buat saya masakkan ke apa semua kan. Alright, saya akan order chicken rice shop antaranya. Jadi apa je contoh makanan yang sesuai yang boleh beli kat Foodpanda? Ambil contoh ni. Pertama, macam chicken rice shop. Saya suka order chicken rice shop. Saya akan order makanan macam nasi ayam chicken roasted macam tu. Tiba-tiba promote chicken rice shop kan. Nombor 2, saya akan order macam the likes of macam Subway. Dan pastikan roti Subway tu seperti roti honey oats. Honey oats lah pendek kata, sesuai sikit berbanding yang lain. Kemudian saya akan ambil protein yang sangat tinggi. Saya akan top up lagi daging dia. Sikit mahal lah, tapi saya yakin saya punya kesihatan saya lebih mahal lagi daripada segala makanan yang dijual dekat luar sana. Tak kisahlah mahal sikit. Nombor 3, saya juga mungkin akan order makanan seperti macam si ayam macam tadi saya makan apa? Macam tadi petang tadi saya tak sempat makan. Malam macam semalam lewat malam dalam pukul 10 lebih macam tu saya order dekat kedai mamak kat bawah ni, Foodpanda juga. Saya akan order ayam bakar yang ada fries dekat situ juga, yang ada macam roti, bukan roti, macam wrap tu, macam wrap tu kan, wrap. Saya tak makan fries, saya pun makan wrap dia sikit sebagai cup saya punya cups tu. Tapi kadang-kadang saya akan masak nasi brown rice saya dan makan sekali dengan ayam bakar. Siapa sini faham? Siapa sini dapat sesuatu? Dan point dia dekat sini, sampai satu tahap kita sebenarnya boleh je order makanan dekat KFC. Kalau boleh, KFC ke McD ke, kalau boleh, memang boleh sebenarnya, tapi dengan syarat. Ada beberapa syarat yang kita kena take note dekat sini. Okay, nombor 1, syarat dia, kejap. Saya kalau boleh tak nak macam berceramah dalam ni Kalau boleh lah. Boleh tak komen? Faham tak so far? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak share Facebook live ni? Boleh tak share Facebook live ni dan komen okey ke? Bagi saya love ke banyak-banyak sikit. Sebab saya mendambakan love korang. Mendambalah sangat kan. Okay. Terima kasih yang komen faham. Alhamdulillah. So, contoh lah kan. Mungkin ada ketikanya kita rasa macam bosannya makan chicken rice shop, bosannya order makanan dekat Subway ataupun makanan-makanan tertentu. Okey, tak ada masalah pun. Contoh kalau katakan kita nak makan KFC ataupun makan apa-apa, boleh je, tak ada masalah. Saya nak share sikit, saya nak lukis satu gambar. Untuk yang ada dalam Telegram channel, saya cadangkan untuk masuk dalam kita punya Facebook page dan berada dalam kita punya Facebook page sekejap.
Saya nak terangkan sesuatu ni dan saya nak lukis. Boleh tak komen boleh, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kejap untuk Puan Liza dan yang sesiapa yang mungkin ada dalam ni yang berminat nak menonton dalam kita punya Facebook Live. Okey. Boleh, tak apa. Saya nak share kat sini lah, senang cerita. Macam ni. Tengok kat sini. Right. Saya nak lukis something sikit. Right. Just bear with me sekejap. Alamak, apa kau buat? Okay. Bayangkan inilah satu graf. Nampakkan graf ni? Saya buat warna gelap sikit lah. Buat warna gelap sikit supaya kita boleh nampak. Paper, color black. Boleh tak macam ni? Kemudian saya nak tukarkan ni. Color putih. Zas. Alright. Okay, nampak kan? Cuba bayangkan bila kita nak makan. Sekarang ni siapa kat sini yang join kita punya Zero to Slim Fit tadi? Boleh tak komen? Join Z2S. Cek komen sikit siapa kat sini yang join kita punya Zero to Slim Fit hari ni. Dan boleh tak komen adakah kita faham tentang konsep kalori? Adakah kita faham tentang konsep tenaga? Sebab kalau faham, ini kita punya kesinambungan sekejap. Kan? Nombor satu, bila kita faham, Puan Nurul S. Azhar ada. Saya nampak Puan Nurul S. Azhar ada. Saya rasa Puan Siti Roha pun ada. Kalau tak salah saya, minta ampun kalau saya salah. So, maksud gini. Katakan saya nak buat satu garisan putih kat sini. Garisan putih kat sini. Yang mana? Ini adalah kita punya kalori yang kita boleh makan. Katakan. Contohnya, bilalah katakan kita dah makan beberapa. Puan Nur Ashikin pun jangan, alhamdulillah. Terima kasih Puan Nur Ashikin, tahniah. So, katakan kita dah makan kalori sebanyak ni. Zas. Alamak, silap. Zas. Katakan kita dah makan kalori banyak ni pada hari Isnin. Hari Selasa banyak ni. Hari Rabu banyak ni. Hari Khamis banyak ni, katakan. Hari Jumaat, katakan hari ni Jumaat makan lebih sikit. Masa lebih ni kita makan KFC lah, kita makan McD lah, kita makan segala benda tok nenek, segala benda kan. Sebenarnya yang lebihan ni, kita dah cover dah dekat lebihan dekat sini. So, that's why kadang-kadang kita boleh makan lebih sikit berat badan. Boleh faham tak konsep dekat sini macam mana? Pada hari tu, mungkin kawan kita cakap, Puan Nurul Ashikin, kenapa makan banyak sangat ni? Macam tu kan, tak takut gemuk ke? Tapi ada seorang kawan Puan Nurul Ashikin cakap, saya tengok Puan Nurul Ashikin ni dah makin slim dah. Kan, apa dia buat? Antaranya benda ni yang saya tunjuk kat graf kat sini. Siapa sini faham? Kira Jumaat tu cheat day. Jumaat tu cheat day. Cheat day tu kita makan lebih daripada sepatutnya, lebih daripada kalori yang kita sepatutnya makan. Bermaksud macam kita makan lebih sikit, banyak daripada biasa. Sebenarnya bila kita tengok balik pada hari-hari yang belakang ni, kita dah makan kurang dah. So bila kita makan lebih pada hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad, kita backtrack balik kepada kita punya kalori yang asal. Kalori yang asal. Siapa sini faham? Bila kita faham tentang konsep ni, sebenarnya kita boleh je kurus bila-bila masa dan kita tak perlu nak stres sangat pun. Tak perlu kita nak menggunakan segala benda tulang 4 kerat ke 18 kerat yang kita ada untuk kurus. Sebenarnya kita tak ada masalah pun. Kita boleh je kurus dengan cara yang betul. That's why kalau kita nak order makanan kat Foodpanda, order je lah apa-apa pada hari Jumaat tu. Contoh kan, seminggu sekali memang saya akan makan lebih sikit daripada biasa. Makan mengasih sila. So, kadang-kadang satu benda tentang cheat day ni, macam hari Jumaat kita makan lebih sikit, yang boleh tak komen nak tahu? Badan kita perlukan benda Allah macam tu. Badan kita perlukan, maksudnya macam badan kita perlukan macam something yang stress relief. Kadang-kadang macam mana kita definekan stress relief tu, dia bergantung pada macam mana cara kita rasa kita dapat kurangkan stres. Sesetengah orang bila dia stres, dia akan kuat makan. Ataupun dia akan makan sesuatu, makanan-makanan tertentu. Contohnya macam kek, ataupun coklat, ataupun aiskrim. Dan most of the time, setiap makanan tu, walaupun mengandungi kalori yang rendah sekalipun, dia mengandungi GI yang tinggi. So, kita boleh makan
aiskrim, segala benda untuk riliskan stres, tapi kita tahu dah nak buat apa lepas tu. Bermaksud nak tahu buat apa lepas tu adalah kita boleh je makan, kita boleh je come back semula pada hari-hari yang biasa kita buat. It's okay kalau seminggu sekali. Yang jadi masalahnya bila kita tak tahu dia punya garisan putus-putus kat sini berapa kalori. Kalau kita tak tahu berapa kalori yang kita perlukan. Assalamualaikum Puan Suria, Sam Suryawati, apa khabar? Yang ada dalam kita punya Telegram channel. So kalau nak komen, boleh join dekat dalam kita punya, boleh komen dekat dalam post terakhir kita di dalam Telegram channel. Ataupun kalau nak tengok apa yang saya lukiskan Telegram chat dekat dalam iPad saya ni, boleh komen nak tengok kotornya iPad saya. Malu nak tunjuk orang. Faham tak so far? Siapa sini faham? Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Dapat sesuatu. Boleh tak komen sekejap? Dan sebenarnya saya nak bagi tahu kat sini, untuk yang join kita punya Zero to Slim Fit hari ni dan sebelum-sebelum ni, akan dapat satu invitation untuk join kita punya sesi soal jawab esok. Mungkin ada di kalangan kita yang nak bertanya soalan. So saya akan buka sesi bertanya soalan kepada siapa yang nak bertanya soalan. InsyaAllah saya akan buat dalam platform Zoom dan saya akan share saya punya screen sharing Zoom tu ke dalam kita punya Telegram channel, dan dalam kita punya Facebook Live. Dan saya akan menjawab semua soalan-soalan yang nak ditanya pada esok malam. Okey, esok malam jam 9. Siapa kat sini yang rasa dia nak bertanya soalan, ataupun dia ada soalan yang nak ditanya tapi tak tahu nak tanya apa? Ataupun mungkin tak payahlah, tak tahu tanya apalah. Ada tak siapa? Nak kurus ni. Boleh tak coach nak makan kari pap? Hai. Boleh tak saya nak makan kari pap nak kurus? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak kan? Jawapan saya boleh. Asalkan kita tahu berapa banyak yang sepatutnya kita makan. Sekejap saya letakkan link kat sini. Siapa kat sini yang nak join kita punya sesi soal jawab ni, boleh tak komen? Kalau nak join, boleh klik kat pin komen tu. Saya letak kat pin komen bawah tu. Dan sebenarnya kita boleh tunggu post esok pagi jam 10 macam tu, yang mana saya akan letakkan satu post untuk kita boleh bertanya soalan dekat situ. Okey. Terima kasih kepada yang join, yang kata komen dapat sesuatu tu. So now macam ni. Saya untuk yang join kita punya Zero to Slim Fit tadi, kalau perasan, kalau perasan kita ada berikan satu tawaran untuk mereka. Kita ada bagi tawaran macam mana sebenarnya kita boleh turunkan berat badan dengan cara kita. Sebenarnya apa yang kita nak buat ni, kita nak share pengetahuan kita, ilmu yang kita nak berikan kepada student kita melalui kaedah macam ni lah. Melalui kaedah macam mana sebenarnya kita boleh turunkan berat badan dengan mudah. Kita kena faham berapa banyak kalori yang kita perlukan. Kita kena faham berapa banyak sebenarnya kita boleh makan untuk kita dapat turunkan berat badan. Dan kadang-kadang kita kena makan lebih banyak lagi daripada biasa. Apa khabar Puan Amai Abai, apa khabar? So, bila kita dah tahu berapa banyak sebenarnya yang kita boleh makan, insya-Allah kita boleh senang-senangnya turunkan berat badan. Kadang-kadang kita boleh makan lebih banyak daripada asal. Kan? Puan Zura, nanti bila ni saya nak berzoom dengan Puan Zura. Puan Zura merupakan student titanium kita. Dan saya nak dapatkan progress dia daripada kita punya sesi. Khabar baik, alhamdulillah. So maksud saya, dalam kalau katakan kita nak order makanan, macam hari ni, siapa pula yang mana boleh boleh pakai kamera? Saya je tahu lah admin dekat sini. Alright, so Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar Kak Lin? Lama tak nampak Kak Lin. So apa tadi? Maksud saya macam ni, tadi saya order apa? Macam hari ni kejap lagi ni kan saya dah dinner dah. Saya rasa saya nak order coffee bean. Saya nak order coffee bean kejap lagi, insyaAllah. Dan coffee bean tu, dia punya kalori dia agak tinggi. Kenapa saya boleh minum coffee bean? Sebab saya tak sempat lunch. Saya tak sempat lunch. Dan saya punya lunch sebenarnya pukul 5 lebih merangkap saya punya dinner. 6 lebih, 8 lebih merangkap saya punya dinner. Bermaksud saya ada masa, saya boleh je lagi nak makan lebih. Saya boleh je lagi nak makan makanan dekat coffee bean contohnya. Bermaksud kalau kita faham nak makan apa, kita boleh makan apa saja. Boleh tak komen kan Puan Khairisna Azhar dan sebagainya, Puan Maizura, boleh tak komen
apakah makanan yang kita suka makan, especially bila kita order dekat Foodpanda? Mungkin saya boleh advisekan makanan apa yang kita boleh ambil pada waktu dinner lah, pada waktu makan. Apa yang kita boleh makan daripada order kat Foodpanda? Boleh tak komen kejap apa makanan? Macam saya, kalau saya buka saya punya Foodpanda sekarang, saya akan nampak contohnya macam Starbucks ada kedai mamak, ada char kway teow, ada burger, ada McD, ada KFC, ada segala benda tok nenek tu, ada fast food, and of course ada Old Town White Coffee. Saya pun akan order juga dekat Old Town White Coffee. Contohnya macam dia punya steam ginger chicken, macam itulah lebih kurang. McD, pizza, okay. McD, kalau katakan nak McD, saya okay je kalau katakan kita nak makan ayam goreng McD. Seriously, boleh. Tetapi dengan syarat kita kena kita kena buang dia punya lemak dia tu. Buang lemak dia. Macam tu. Napsyah Putit wants to be in your video. Boleh lah. Bosan kan? Kita lah apa lagi makanan dekat dalam ni? Macam pizza, saya baru makan pizza hari tu. Pun tak ada masalah juga. Asalkan kita tahu berapa banyak kalori yang kita kena makan setiap hari. Apa lagi? Hai semua, Puan Yasmin. Saya apa lagi? Cerca komen sikit apa contoh lagi makanan yang ada dekat dalam kita punya Foodpanda. Macam dekat saya lagi ni ada Tom Yum, Burger King. Okay, Burger King boleh. Burger King saya macam kurang sikit lah, kurang sikit. Kalau nak ambil Burger King, cuba ambil burger dan saya rasa ada protein dia kan. Protein dia macam ayam goreng ke ataupun nugget ke. Boleh lah sekadar untuk dapatkan protein dia. Honestly memang boleh. Tak pernah order mana-mana masak sendiri. Lagi bagus. Kalau yang masak sendiri lagi memang terbaik. Sebab apa? Bila kita masak sendiri, kita lebih in control terhadap apa yang kita makan. Sebenarnya memang tak digalakkan pun untuk kita order makan dekat luar. Sebabkan kita tak in control. Salah satu benda yang saya tak suka sebenarnya berkenaan dengan bila kita suruh orang lain masakkan untuk kita. Especially orang yang kita tak kenal. Especially bila kita beli makanan kat luar. Kita tak tahu siapa yang masak. Siapa yang preparekan makanan tu. Seriously. Kalaulah katakan, cuba kita bayangkan saya nak mengajak kita semua membayangkan sesuatu. Bila kita order makanan dekat luar, kita tak tahu emosi yang orang tu sedang ada pada dia sedang menyediakan makanan untuk kita. That's why masakan ibu tu adalah masakan yang terbaik. Sebab itulah masakan dengan penuh kasih sayang. Kan? So bila kita order makanan dekat luar, kita rasa macam pertama kita tak in control terhadap bahan-bahan yang dimasak. Okay? Keduanya, tentang emosi tu. Kadang-kadang emosi orang yang memasak makanan tu akan melekat dekat kita. Contohnya macam kalau dia marah, tak suka, tengah benci seseorang, kita pun tiba-tiba akan rasa benci seseorang. Tak tahu sebab apa. Tapi kadang-kadang bila keadaan terdesak, tak ada masa nak prepare masakan sendiri. So itu tak ada masalah lah. Cumanya first and foremost, kalau kita boleh masak dan kita ada masa untuk masak sendiri, kita better buat macam tu lagi berbanding dengan cara yang lain. Siapa sini faham? Boleh faham tak pendengar saya? Puan Samsudawati di sini. So, again tak ada masalah pun sebenarnya asalkan benda yang kita beli tu adalah makanan yang halal. Melainkan kalau dia makanan bukan halal kan. So, itu satu. Okay. So, saya rasa itu je daripada saya. Okay. Kalau skip breakfast terus lunch boleh ke? Puan Nur Rasyid jawab saya tak boleh. Saya memang tak galakkan corak pemakanan macam tu sebab pada waktu pagi badan kita memerlukan tenaga yang banyak. Bila kita buat macam tu, besar kemungkinan kita akan rasa lapar lebih dan pada waktu lunch kita akan makan lebih daripada yang sepatutnya. Kemudian badan kita akan teroverload untuk pertama untuk memetabolismakan apa yang kita makan. Kemudian overload dari sudut macam pencernaan. Faham tak saya? Contohnya macam ni. Contohnya kan, kita ada baju kotor nak dibasuh dekat washing machine. Boleh tak saya nak bagi contoh washing machine sekarang ni? Hai Puan Nurul Hanani, Puan Wina apa khabar? Puan Yasmin, Puan Zura. Macam ni, tadi tu Puan Nurul Asikin dekat dalam Facebook Live dia tanya boleh tak kita nak skip breakfast dan kita makan pada waktu lunch je. Jawapan saya tak galakkan. Contohnya macam kita ada baju kotor, yang banyak, kita tak basuh baju tu. Kita basuh lepas seminggu lepas tu. Dan kita masuk semua sekali dekat dalam washing machine tu. Mungkin washing machine tu tak dapat nak membersihkan baju-baju tu dengan terbaik. Betul tak? Mungkin washing machine tu akan rosak.
mungkin baju tu kan terkoyak. Macam itulah kan. So, kita nak biar sikit-sikit badan kita tak ter-overload. Faham tak saya? Malam ni akak makan nasi tomato, ayam masak merah, agak-agak musnah tak diet akak? Dia bergantung kak. Kalau akak tak nak musnahkan diet akak kena baca bismillah. Coach, kalau makan nasi kenduri macam nasi minyak dan nasi tomato, lauk-lauk kenduri ayam, daging sayur jelata, macam mana kira makan macam tu? Saya pun susah nak cerita macam tu, Puan Zura. Sebab apa? Sebab bila kita makan macam masakan lauk-lauk kenduri, ayam, daging, segala benda tu kan, kita tengok juga, saya akan cadangkan kalau nak makan masakan macam tu, cuba jangan ambil kuah yang banyak. Ambil kuah sekadar nak bagi nasi kita tu rasa je. Nasi minyak seperti mana kita tahu, nama pun nasi minyak dan dia ada mentega dalam tu, dia punya kalori lebih sikit. Dia kalori lebih sikit dan bila dia kalori lebih sikit, besar kemungkinan kita akan ada masalah seperti macam lebih daripada yang sepatutnya kita makan. Boleh faham tak saya? So bila kita ambil lebih daripada apa yang sepatutnya kita makan, kita mungkin akan terlebih kalori. Sama je penerangan saya macam dalam Facebook Live ni tentang niat. Hari Jumaat kita makan lebih. Tetapi jangan hari Jumaat ni kita makan lebih tu sampai macam hari-hari pun kita makan lebih. Memang kita susah nak turunkan berat badan macam tu. Boleh faham tak? So, dalam erti kata lain, kalau kita, sebab pada waktu pagi tu juga adalah pada waktu yang mana badan kita perlukan tenaga yang banyak sebabkan kita nak buat kerja lebih pada waktu pagi. Especially kita nak bangun tidur. Bangun tidur, kita dah memerlukan tenaga lebih. That's why, kalau siapa sini yang kenal orang yang ada kencing manis, pada waktu pagi bacaan gula dia tinggi sikit. Sama je juga macam kita. Tenaga kita pada waktu pagi tu kena lebih sikit. Kalau tak lebih nanti kan dia akan rasa craving nak makan benda-benda manis ke pada waktu petang sikit. Puan Nur Asikin, boleh tak komen betul tak apa saya cakap? Mungkin ya atau mungkin tidak, saya tak pasti, saya just nak tanya je. Kalau katakan pada waktu pagi kita tak breakfast dan kita terus makan lunch, pada waktu petang pukul 3, 4, 5 macam tu kita rasa macam nak makan kuih-kuih, macam goreng pisang ke, tiba-tiba nak macam benda-benda macam kek ke, aiskrim ke contohnya, atau beli cekedis ke, jajan-jajan ke. Ada tak Puan Nur Asikin experience macam tu? Ada tak? Ada tak? Kalau ada boleh tak komen ada? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sebab itu adalah macam mana hormon kita bertindak apabila kita makan. Dia ada macam graf dia. Kita punya graf ghrelin, kita punya graf leptin, itu adalah hormon. Ada Puan Nur Asikin, kan? So benda-benda macam tu dia akan bagi kita rasa craving dan nak makan benda yang manis. Dan itu akan menyebabkan diet kita ke laut. Jadi memang terbaik untuk kita makan pada waktu pagi tu mengikut kepada makanan yang mempunyai fiber yang tinggi dan protein yang tinggi. InsyaAllah kita akan dapat kawal selera makan kita dengan lebih baik. Right, so saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebab join Facebook Live ni. Esok kita akan buat sesi soal jawab dekat dalam Facebook page. Saya akan kalau katakan soalan dia banyak, saya akan buat live dalam Facebook page. Kalau katakan soalan dia macam tak banyak sangat, macam simple je, saya akan buat Zoom, saya akan buat macam sesi sesi soal jawab dekat dalam Telegram channel. So boleh tak komen kalau nak join esok? Baca komen jap. Puan Karisna Azhar, apa pendapat coach? Ibu menyusu badan perlu makan banyak atau channel sebab akak masih menyusu? Kalau katakan kita menyusu badan, sebenarnya kita boleh makan lebih sikit. Kita boleh makan lebih sikit daripada biasa. InsyaAllah sebenarnya boleh. Sekejap, Puan Azlin cakap apa ni? Dah delete dah? Nak join. So besok pagi bias dekat dalam Telegram channel, saya dah letak dekat pin komen tu, Telegram channel tu saya akan explain. Saya akan letakkan tentang satu post berkenaan dengan soal jawab. #tanya coach, dan kita boleh post soalan kita dalam tu. Dan besok malam jam 9 saya akan buat sesi soal jawab tu, sama ada dekat dalam Facebook page ataupun dekat dalam Telegram channel ataupun kedua-duanya sekali. So siapa yang mungkin tak ada apa nak bertanya, cuba tengok soalan-soalan yang orang tanya tu. Saya rasa mungkin tiba-tiba soalan yang dia tanya tu kita pun ada soalan yang sama, kan? So that's why sesi macam ni saya suka, kita dapat berinteraksi bersama-sama. Dan saya memang nak dapat reach out kepada semua orang yang dekat sini.
Saya rasa itu juga daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah pada hari esok pagi. Kalau tak ada aral, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.